as-sadiqul amin al-muballighu kulla ma umiru bitablighihi min rabbil alamin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin al-muballighu kullama umiru bitablighihi min rabbil alamin. Dan naik saksi aku, kata pengarang, bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar ia Nabi Muhammad, lagi kepercayaan, lagi yang menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh akan dia, akan Nabi, dengan menyampai akan dia, akan perkara, menyampai daripada Tuhan yang memiliki sekalian alam. Dan naik saksi aku, didatangkan syahadah yang kedua. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, didatangkan syahadah yang kedua. Ini di antara aturan kitab, dimulai dengan bismillah, disusuli dengan alhamdulillah, kemudian tasyahud dengan dua syahadah, kemudian disusuli dengan selawat dan salam. Didatangkan dengan dua syahadah. Syahadah yang pertama, wa asyhadu an la ilaha illallah, ini syahadah yang kedua. Dari mukaddimah kitab ni, daripada alhamdulillah, syahadah yang pertama, syahadah yang kedua menjadi bara'atul istihlal. Mana pun ni tandaan bahawa kitab ni akan membicarakan berkaitan dengan pegangan. Tengok syahadah yang kedua. Syahadah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu. Itu isyarat kepada sifat sidik. Al-aminu, isyarat kepada sifat amanah. Al-muballigh, isyarat kepada sifat tabligh. Maknanya gambaran daripada mukaddimah kitab ni. Maknanya kitab ni nak membicarakan ilmu usuluddin. Macam terdahulu, syahadah yang pertama, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nak cerita bab keesaan. Kemudian hak permulaan alhamdulillah pula. Alhamdulillahil munfaridi bil a'dami wal ijab. Itu nak menceritakan bahawa keesaan Allah pada perbuatan. Mana apa ni? Ini semua dia punya mukaddimah dia nak cerita bahawa pembicaraan adalah berkaitan dengan pegangan. Ni cerita bab sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh. Fatanahnya mana? Nanti sampailah pembicaraan sifat Rasul dalam kitab Matla'il Badrin ni pun adalah huraian kepada matan Ummul Barahi, yang mana didatangkan sifat Rasul yang wajib diketahui secara tafsilnya tiga: sidik, amanah, tabligh. Fatanah tidak didatangkan. Sifat fatanah sudah masuk di bawah sifat tabligh. Apabila Rasul ni menyampaikan, pastilah tukang yang menyampaikan kenalah fatanah, cerdik. Kalau yang menyampai tak cerdik, tak tercapai hikmah diutuskan Rasul, tak tercapai hikmah diutuskan Rasul untuk menyampaikan agama, tiba-tiba Rasul yang menyampaikan agama ni tidak fatanah,
tak capai maksud nak menyampaikan agama, hikmah, diutuskan Nabi sebagai Rasul. Jadi fatanah sudah masuk dalam sifat tabligh. Jadi bara'atul istilahnya gambaran kita ni cerita bab pegangan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan naik saksi aku bahawa Nabi Muhammad itu hambanya hamba Allah dan pesuruhnya pesuruh Allah. Ini syahadah yang kedua ni. Kita maklum ni di antara perkara agama yang jelas, yang nyata, yang sepakat ulama. Tidak boleh pertikaikan kedua-dua syahadah. Pertikaikan contoh syahadah yang kedua bahawa rosak agama. Syahadah yang kedua. Sebab sekarang ni ada gerakan-gerakan yang nak menafikan syahadah yang kedua. Yang ada hanya syahadah yang pertama sahaja. Sebab syahadah yang kedua ni apabila kita nak saksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nak saksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syahadah kedua ni hanya ngaku Nabi Muhammad je Rasul. Nabi-Nabi yang lain tak ada terkeluar. Sebab apa? Sebab syahadah yang kedua hanya mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, berarti menafikan Rasul-Rasul yang lain. Dia pakai akal dia. Maka dia pun nak tolak syahadah yang kedua. Bukan di persoalan syahadah, dia memang jarum Yahudi Nasara, dia nak tolak betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka tak akan mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon-konon mereka mengakulah Allah Taala Tuhan. Tapi Tuhan Allah Taala dia mengaku tu apabila ditolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuan dia pun tak sebenar. Sebab tu timbul anak Tuhan lah apa semualah. Jadi nak tolak syahadah yang pertama, konon-kononnya mereka pun bertuhankan Allah. Dia nak tolak syahadah yang kedua. Itu jarum Yahudi Nasara yang dibawa oleh orang yang mengaku Islam. Tapi dia pakai akal. Kalulah syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi yang lain nak buat mana? Jadi maknanya tertolak Nabi-Nabi yang lain sebagai Rasul. Kena buat hak syahadah yang kedua ni. Sebenarnya dia nak tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat sekarang ni nak bawa cerita-cerita yang nak biar orang ni ragu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita Nabi ni orang yang tak baik, orang yang tidak boleh dipercayai. Itu tujuan dia. Dia jalanan dia sama je. Sama ada nak menafikan syahadah yang kedua, sama ada nak memburuk-burukkan Nabi SAW. Dia punya matlamatnya sama. Jarum-jarum Yahudi Nasara belakang. Walhal apabila kita nak saksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi kita sebagai utusan Allah cerita Nabi-Nabi yang terdahulu, termasuk daripada mula Nabi Adam AS sebagai Rasulullah. Maknanya bila kita mengaku Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi sebagai utusan Allah, cerita hak Rasul-Rasul yang lain, berarti kita pun nak saksi juga Rasul-Rasul yang lain adalah Rasulullah. Sebab apa? Sebab kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Apabila Nabi sebagai utusan Allah, Nabi cerita Rasul-Rasul yang terdahulu, maknanya kita mengaku juga Rasul-Rasul terdahulu adalah Rasulullah. Datuk syahadah tu mengaku Nabi kita, mengaku Nabi kita lah sebab kita ummah Nabi. Kemudian Nabi pun cerita Rasul-Rasul yang lain, kita pun mengakulah Rasul-Rasul yang lain. Mari mana? Mari daripada kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Apabila kita tolak Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, semua perkara hilang. Semua perkara agama hilang. Termasuk nak mengaku Allah sebagai Tuhan pun hilang. Sebab kita nak syahadah mengaku Allah sebagai Tuhan ni, mari mana cerita? Bawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hak Nabi ni ditolak, apa? Agama tak ada. Sebab itulah semua perkara agama semua perkara agama terkandung di bawah pengakuan kita
Nabi sebagai utusan Allah. Bila kita mengaku Nabi sebagai utusan Allah, kemudian kita beriman dengan Nabi, berarti kita akan beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita. Nabi cerita bab malaikat. Dalam syahadah kita tak ada malaikat. Dalam syahadah kita tak ada malaikat. Tapi kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi kita pun cerita bab malaikat. Nabi kita bawa kitab. Nabi kita cerita bab qiyamah. Nabi kita cerita bab barzah. Bab tiup sangkakala yang pertama, tiup sangkakala yang kedua. Tu Nabi kita cerita belaka. Sampailah syurga neraka Nabi kita cerita. Maka bila kita nak saksi, kemudian kita beriman Nabi kita utusan Allah, maka Nabi kita bawa kita beriman belaka lah. Itu terkandung besarnya di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba hak umbi ni dia nak catah. Dia nak catah umbi. Syahadah yang kedua dia nak catah. Catah syahadah yang kedua ni, syahadah yang pertama pun hilang. Catah syahadah yang kedua, syahadah yang pertama pun hilang. Mana apa? Jalan mereka adalah nak mematikan agama Islam. Tapi dia pakai akal. Jadi apabila mengaku Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi lain ke mana? Tak mengaku Nabi Musa sebagai Rasulullah dah tu. Tak mengaku Nabi Isa sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad je Rasulullah. Dia main ikut akal dia. Tapi kalau orang tak ada asas agama, boleh jadi juga. Boleh jadi. Ni kedudukan dia kena ada dua syahadah. Sebab tu kitab ni dia mula dengan bismillah, alhamdulillah, sebelum disusuli dengan selawat dan salam, didatangkan dengan dua syahadah. Dua syahadah. Syahadah yang pertama wa asyhadu an la ilaha illallah. Ini syahadah yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nak saksi aku bahawa Nabi Muhammad itu hambanya hamba Allah dan pesuruhnya pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba dimulakan dengan abduhu wa rasuluh, dimulakan dengan hamba. Di antara hikmahnya nak tolak macam puak-puak Nasara, Isa anak Allah lah apa semua. Tak, Nabi adalah hamba Allah. Nabi bukan anak Allah. Nabi bukan ini sebahagian daripada Allah. Nabi ni hamba Allah. Allah Tuhan penghulu, Nabi adalah hamba. Bila hamba ni lemah. Sebab apa? Hamba. Nabi adalah hamba. Barulah didatangkan wa rasuluh, dan utusannya dan pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa didatangkan hamba terlebih dahulu? Selain daripada hak dalam hadis sahih, Nabi perintah walakin qulu abduhu wa rasuluh. Bahkan kata kamu hambanya hamba Allah dan rasulnya rasul Allah. Nabi perintah hamba Allah dan rasul Allah, pesuruh bagi Allah. Dan juga ubudiyah, kedudukan ubudiyah ni terlebih mulia sifatnya nak banding dengan sebagai utusan. Sebab apa? Sifat ubudiyah ni hubungan antara Allah dengan, hubungan antara Rasul dengan Allah. Adapun sebagai pesuruh, Nabi menjadi perantara antara Allah dengan umat, dengan makhluk. Sebagai Rasul, Nabi menjadi perantara antara Allah dengan umat, dengan makhluk. Tetapi sebagai hamba, itu hubungan direct antara Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah lebih maqam kedudukan ubudiyah nak banding dengan kedudukan risalah kerasulan tu sendiri. Sebab kehambaan ni sendiri, ini adalah sehabis-habis tazallul dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hina diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran pun banyak disebut dengan hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi. Surah Isra tu. Mimma nazzalna ala abdina. Mimma
nazzalna ala abdina, hamba kami, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak dan Quran didatangkan dengan hamba, itlaq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita pun mulakan dengan hamba dan pesuruhnya pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba ianya adalah lemah. Hamba bukan kita kata Rasul ni sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Hamba. Bukan kata Rasul ni sebagai apa dia? Penolong ke apa? Yang mana Rasul ni Tuhan beri kekuasaan yang istimewa. Nak banding dengan makhluk lain, tidak. Sebab kekuasaan yang menjadikan segala-gala, keesaan pada perbuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-munfarid bil i'dam wal ijad. Keesaan pada meniada dan mengada keesaan. Bukan kata Rasul sendiri ada kuasa istimewa, tidak. Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan umpama sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kedudukan hamba adalah kedudukan yang paling tinggi. Sebab Nabi kata dah, sebagai diperintah oleh Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata olehmu ya Muhammad, aku ni manusia seumpama kamu. Yang diwahyukan kepada aku, yang diwahyukan kepada aku, yang mewahyukan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu, yang menerima wahyu menjadi utusan. Tapi ana basarum mislukum, aku ni manusia seumpama kamu. Maknanya Rasul bukan Tuhan, tidak bersifat dengan sifat Tuhan, tidak bersifat dengan sifat malaikat. Dan Rasul pun bukan anak Tuhan macam hak Nasara dakwah. Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang benar ia, as-sadiqu, yang benar ia. Yang benar, yang pertamanya benar pada dakwaan, akuan bahawa ini Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tu benar yang pertama. Benar pada pengakuan mereka, benar pada pengakuan Nabi SAW sebagai utusan Allah. Apabila benar Nabi kita, dakwaan Nabi kita, pengakuan Nabi kita sebagai Rasulullah, maka benarlah sekalian perkara yang Nabi kita bawa selepas Nabi kita mengaku dilantik sebagai Rasulullah. Itu benar. Benar pada dakwaan Nabi sebagai Rasulullah. Kemudian apabila benar dakwaan Nabi sebagai Rasulullah, maka benarlah segala ceritaan yang Nabi kita bawa. Sebab apa? Sebab Nabi kita Rasulullah, apa yang Nabi kita bawa pasti benar. Apa yang dia bawa pasti benar. Sebab kalaulah Nabi ni utusan Allah, tiba-tiba Nabi tak benar, Nabi dilantik oleh Allah. Bukan nak jadi Nabi Rasul ni bukan permintakan, bukan boleh diusahakan. Itu adalah pilihan Allah. Kalaulah Nabi sebagai pilihan Allah dilantik menjadi Rasul, tiba-tiba jadi tak benar, maka Allah pun jadi tak benar jugalah. Dilantik orang yang tak betul. Itu mustahil sama sekali. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah dan telah benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita benar pada dakwaan sebagai Rasul dan benar pada segala perkara yang Rasul kita bawa datang. Sebab apa? Wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur daripada nafsu hawa nafsu Nabi sendiri, bahkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari mulut Nabi wahyu daripada Allah. Nabi mula-mula mengaku sebagai utusan Allah, itu wahyu daripada Allah.
Bila Nabi kita pun bawa lah perkara-perkara agama. Kita pun wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila hak Nabi bertutur tu wahyu daripada Allah, pastilah benar sebab daripada Allah. Kalau jadi dusta, Allah yang dusta. Sebab Nabi kita tidak bertutur melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. As-sadiqu, yang benar. Lagi yang kepercayaan. Kita kenali dengan sifat amanah. Sifat amanah. Setengah kitab dipanggil sifat ismah. Kepercayaan dengan makna sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang pada agama. Itu amanah. Digelar dengan al-amin. Al-amin mana kepercayaan dengan makna apa? Amanah. Mana amanah ni berjuruh. Kalau bahasa kita dah berjuruh. Ke bahasa buku berjuruh? Ada bahasa buku berjuruh. Standard juga bunyi tu. Tak ada. Bahasa Terengganu kau. Berjuruh ni. Terengganu kau. Tak saya ngaji dulu Tok Timah amanah dengan berjuruh. Berjuruh ni makna apa? Sama sekali tidak melakukan perkara yang ditegur. Berjuruh tu. Kan kita kata kau budak ni berjuruh. Dia tanya buat benda mak ayah dilarang. Berjuruh ni. Kalau jenis mak ayah larang dia buat semua, tak berjuruh lama-lama dia. Tapi kalau jenis hak taat turut semua, mak ayah suruh gapo buat, mak ayah larang gapo dia tak buat, kita pun kata budak ni juruh. Mana berjuruh? Al-amin. Al-amin tu. Bahkan Nabi kita masa jahiliah pun Nabi kita sudah dikenali dengan al-amin. Orang yang kepercayaan, tak pernah bohong, tak pernah buat apa-apa pun yang salah. Al-amin. Tak pernah bohong dan tak pernah buat apa-apa pun yang salah. Makna Nabi kita ni kalau teliti daripada mula laginya, tak sedut carilah. Tak ada benda yang Nabi kita buat yang boleh buat jadi Nabi dulu masa sebelum Rasul perangai. Tak ada. Tak sedut carilah. Tak ada. Tak ada. Bukan kata lepas jadi Rasul, sebelum jadi Rasul tak sedut carilah. Tak ada. Sebab tu Nabi kita tidak boleh diumpat. Nabi kita tidak boleh diumpat. Nabi hanya boleh difitnah. Diumpat tak boleh. Sebab umpatan ni kita cerita keburukan yang sebenar, kelemahan yang sebenar. Itu umpatan. Maka Nabi tidak ada keburukan, Nabi tidak ada perkara yang tak baik. Maka nak umpat macam mana? Orang kafir tak nak umpat. Orang kafir hanya fitnah, ada-adakan cerita hak bukan-bukan. Itu fitnah. Umpatan tak ada. Tak ada umpatan. Hak sebenar tu panggil umpatan. Kita tak reti punya pasal, kita tak ngumpat kata benda sebenar. Jeng lah tu. Tak reti umpatan. Nabi kata hak sebenar tu umpatan. Hak tak sebenar tahmah. Sahabat tanya Nabi, in kana fi akhi ma aqul, macam mana? Afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah, jikalau apa yang aku kata ni memang ya ada di saudara aku? Nabi kata, jikalau in kana fihi ma taqul, jikalau ada pada saudara engkau perkara yang engkau kata, maka sesungguhnya engkau telah mengumpat akan saudara engkau. Dan jika tidak ada pada saudara engkau apa yang engkau kata, maka engkau telah tahmuh akan saudara engkau. Kenapa? Mengumpat ni benda sebenar. Kita dah ngumpat, kita cakap benda betul. Tak tidak kenal dah. Lepas tu nak tinggal orang dia maksiat. Benda barang maksiat pun tak tahu. Benda sebenar tu lah mengumpat. Benda sebenar apa? Cerita keburukan. Oh, jadi kalau syariat tidak melarang mengumpat,
memang siang malam kita akan mengumpat, sebab semua orang ada kelemahan, semua orang ada keburukan. Nabi kita je maksum. Nabi kita tidak boleh diumpat. Selain dari Nabi kita, mesti ada kelemahan, mesti ada keburukan. Sebab tu syariat mengharamkan. Sebab apa? Kalau syariat membenarkan umpatan, sebab benda ni benda sebenar ni, bukan benda yang ada-adakan, hura masyarakat. Orang tu kan kata rotu. Sebab apa? Bila kenal mengenali ni, memang tahu keburukan. Maka syariat pun mengharamkan. Syariat pun mengharamkan. Terutama sekali dalam keluarga. Terutama sekali dalam keluarga. Dalam keluarga terutama sekali. Jangan kita ajar budaya umpatan sesama keluarga. Sebab apa? Siapa di telinga je siap, dia akan ingat sampai bila-bila. Macam mana dia nampak beza dah. Ada salah gapo kita dengan dia. Kita cakap kok. Kita kata ke dia siapa di telinga dia. Kebetulan dia dengar contohnya. Pernah kan? Rosak keluarga. Jangan. Sebab apa? Bila sama keluarga, boleh tahu satu-satu kelemahan, keburukan masing-masing. Boleh tahu. Sebab kita sekeluarga tahu. Kita akan tahu. Orang luar tak tahulah. Orang luar tengok kat luar baik. Sebab dia pandang kat luar. Tapi kalau kita satu keluarga, tahulah kelemahan dia kat mana, keburukan dia kat mana. Maka syariat melarang yang lu cerita. Sebab nak cerita bab keburukan, tak habis cerita. Sebab semua orang ada keburukan. Ini cerita keluarga. Dia umpat menantu dia. Dia umpat menantu dia depan anak dia. Anak ipar pada menantu dia lah. Umpat dia ingat tak ada. Kena-kena ada dalam bilik. Kawan tu nak pergi mana ada dalam bilik? Ada. Kejutlah kena-kena ada. Betul tak tahu ni? Minta maaf tak sama sekali sebab aku orang tua. Aku mak mertua. Minta maaf komang. Tapi apa benda mulut seumpama orang tua ajar akhlak seumpama tu, habis cerita. Lain kali apabila tua perlu kepada anak menantu cara, mu kata aku macam-macam gitu. Sekarang ni siapa tolong mu? Apa dah? Sebab tu syarat cukup jaga perkara jangan. Memang cerita benda sebenar, bukan cerita reka-reka. Sebenar dia panggil umpatan. Jadi Nabi tak ada umpatan, tak ada Nabi. Sebab Nabi tidak ada keburukan, tidak ada kelemahan. Daripada awal lagi, daripada budak lagi, kita suruh carilah, tak ada. Sebab tu digelar Al-Amin mana? Mana yang paling berjuru sekali, yang paling dipercayai sekali Nabi SAW. Mana Nabi cerita gapa pun, alik bukit ni ada tentera nak mari serang Mekah, tak payah pergi cek-cek dah. Apa gitu percayanya Nabi kita. Semua perkara, percakapan pun boleh harap, perbuatan pun boleh harap. Ada orang cakap boleh harap lah, kerjaan tak boleh harap. Macam mana? Kerjaan tak boleh harap, cakapan kadang-kadang boleh harap. Ada orang cakapan tak boleh harap, tapi kerjaan kadang-kadang jadi juga. Nabi tak lengkap. Cakapan pun betul, perbuatan pun betul. Al-Amin, dipercayai, tak ada apa kesalahan. Tapi apabila Nabi menyampaikan agama kepada orang yang kenal Nabi, memang kenal luar dan dalam lah kata, kenal Nabi ni. Sebab apa? Saudara dia, kawan dia, kaum dia. Tiba-tiba berapa orang je hak mula-mula turut Nabi SAW. Nak cerita apa tu? Taufik hidayah daripada Allah. Jadi kalau kita orang kemudian ni nak menyampaikan agama, orang pun bangkit kesalahan lama, tak pelik lah. Budak tu dulu kacau tu. Lepas tu baru belajar agama, lepas tu barulah jadi berjuru. Nak ajar orang lenia, dia okey orang lama. Faham tak? Dia pun okey cerita orang lama, tapi tak ada. Tapi tak ada. Nak ungkit bab mak ayah tak boleh, tak ada. Sebab Nabi terpilih ni bukan hanya kerana Nabi kita ni terpilih bukan hanya sifat terbaik, bukan hanya tubuh badan terbaik, keturunan yang terbaik, yang mana mak ayah Nabi pun tak boleh nak bakit.
Maknanya Nabi pun tak boleh pakai. Tapi kalau kita mungkin orang boleh pakai. Mak dia tak reti, ayah dia pun tak reti, contoh boleh pakai lah ke. Tapi Nabi tak boleh pakai. Mak ayah ke, tok nenek ke tak boleh pakai. Sebab apa? Dia kalangan orang-orang yang mulia belaka. Mana kalau kita adat kata kok, Nabi kita menyampai agama atas apa kan? Atas permainan merah apa panggil? Dah orang baik sekali cerita. Apa benda lagi? Nak cerita nak bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, nak ajar benda-benda baik je, nak suruh tinggal benda-benda jahat je. Apa masalah? Mana boleh terima mana cara mudah-mudah je. Orang hak kenal Nabi, tiba-tiba nu orang Madinah nu, hak orang lain nu boleh terima Nabi bulat-bulat. Kan? Orang Madinah, orang luar nu boleh terima Nabi bulat-bulat. Orang Mekah sendiri kita malu lah, bukan kata tak terima. Sebab mereka nak bunuh. Siapa tu? Keluarga sendiri, kawan sendiri, kaum sendiri. Nak ceritanya apa? Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kampung halaman sendiri tidak diterima, kampung luar terima. Tak pelik? Tak pelik. Kadang kalau menyampai agama, tempatan tak layan, luar yang terima. Tak pelik alam benda kita, pelik apa ni? Hak tempatan jadi bosan pula dah. Bosan lah. Tapi hak mari, orang luar mari. Biasa je tu. Orang luar mudah terima nak banding orang tempatan. Walahal sepatutnya orang tempatan yang terima. Sebab apa? Sebab orang tempatan kenal sungguh Nabi ni ke mana. Kita kadang-kadang orang tempatan kurang terima sebab dia kenal dah perangai kita warna zaman itu. Tu balas tu lah. Oh, dia tu. Dia bayar dah. Ada kes. Ada kes yang terdahulu. Yalah, kadang-kadang nak belajar agama sebelum tu ada kes juga. Belajar agama contohnya. Dia kadang-kadang kalau kampung sendiri ni kadang-kadang, alah budak tu kita cetik telinga masa hari tu. Kita orang tua kan, nak ngaji dengan budak orang jadi telinga, malu. Dia macam-macam. Tapi taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang di kawasan sekitar dia cerah sangat, tak nampak juga orang lidah. Dia kena jauh baru nampak cerah ni. Dekat sangat dipina. Dekat sangat dipina, tak nampak cahaya. Pina dekat. Jauh baru nampak. Gapo tu cerah, pakat ogi. Hak dekat tak nampak. Tak belik mana tu saya kata surah masjid lah. Pondok pun sama. Kadang-kadang jiran kiri kanan tak masuk mengaji-mengajinya. Tak masuk. Ni bukan kata nak atur anak hidup pondok. Orang tua ni pun nak suruh ngaji malam-malam, nak ada telinga, tak duli. Anak nak kata berhenti sekolah, masuk pondok tu gelak gambar lah. Gelap masa depan nak makan apa, makan pasir lah jawapan dia. Tengok orang ngaji pondok makan pasir belaka tu, gemuk dengan pasir tu. Makan apa lagi. Kena. Tapi dia ialah anak dah orang tua kan. Saya ada cerita sama masa arwah Babu Najibuddin Kerandang. Siap tu gua baca kitab Jawi waktu maghrib. Biar orang kampung boleh tupang belajar. Waktu maghrib. Mula-mula tu gua bacanya 2 malam Pati Faridah, 2 malam Pati Musalli, 1 malam Penawar Bagi Hati maghrib. Tu tiap-tiap malam, 5 malam. Daripada malam Ahad sampai ke malam Khamis. Tu gua sengaja pilih kitab Jawi. Lepas isyak baru ngaji, kita barulah baca kitab Arab. Saya ngaji pondok pula lain dia tak ada. Jadi kitab Arab belaka, tak Jawi ni tengah-tengah hari gitulah. Tapi tu gua Baba Najibuddin kan ada. Dia macam dia nak suruh orang kampung mari belajar lah. Baru tak Jawi waktu maghrib. Kalau orang kampung mari ni orang hak kita kata 5 km, 10 km daripada pondok. Hak pucung mari tu ada. Amal mari bukan tak ada. Tapi mari tu ustaz kadang-kadang, tapi dia hak bukan hak dekat-dekat, hak jauh-jauh. Hak dekat-dekat kalau masuk pun kadang-kadang hari Minggu je. Hari Jumaat masuklah sebab kelas umum. Jadi kalau tak pergi nampak sangat.
Tapi oleh kerana orang tempatan masuk duduk dalam sejih, hidup luar, hidup buah, bergaya. Sebab apa? Kampung dia. Kadang-kadang duduk atas pondok ngaji hari Jumaat, kita duduk sejid surah lah, bawa kapur ramah ngaji atas pondok, speaker kuat. Bunyi yoyeng kan panggil tau. Yoyeng yang biar pondok buka tengok. Dia pun senyap kejap. Hidup buah. Tengok tahu dah. Jirang pondok. Hidup buah. Gaya. Dah tempat dia, kampung dia. Gaya. Sama juga kadang-kadang. Itu cerita jirang. Kadang-kadang orang dalam sendiri. Yang tukang handle, yang tukang atur program, yang tukang atur kuliah, dia tak ngaji. Hidup sembang. Tapi dia tukang ajar. Atur tu, atur ni, waktu ni, kayak gini nak siap makan. Dia tukang sibuk. Tukang sibuk ni nampak kan dia sibuk. Dia belajar ke tak? Dah. Dia sibuk kodoh dia je. Habis sibuk dia penyonyeng dia buat. Kena Ji? Tak tahu je tau. Kita tukang anjur, kita duduk congok depan. Sama juga masjid opso-opso gitu juga. Tak nak. Dah bilik. Kita masuk sini, semua dia tukang handle, dia tukang anjur. Lepas tu nak terbit dia terbit luar. Isyak dia balik pula nak tugas sebagai imam Bilal. Gitu je. Kalau ajar-ajar bak ukur hakam, bak fiqh ke, nak tengok karang, warna jadi masa solat karang. Hak paling udus sekali, hak penganjur. Sebab apa? Dia tak belajar. Dia lari. Sebab apa? Dia tukang anjur. Mana? Masjid tu, masjid saya. Gitu. Cukup dah lah. Jadi kampung tu, kampung saya. Ada? Cukup kan? Belajar, sambung. Mana kadang hak duduk dalam dah pun. Jadi, macam-macam beseng. Kalau untuk orang royak kata, orang mengajar dia ngaji Quran, orang mengajar dia berzikir, orang mengajar dia sembang, itu normal je. Itu normal. Bayangkan kalau kita, orang mengajar, ada budak-budak ngaji Quran. Mana kita orang tua nasihat? Kita orang mengajar ni, lepas tu ada budak. Dia ngaji Quran, macam mana nasihat kita pada budak? Orang tua nasihat. Tak payah wahai, ngaji Quran semula. Kan gitu? Tapi masalahnya yang ngaji Quran tu bukan budak, orang tua. Lepas tu nak nasihat. Gomo situ jawapan dia. Lak gitu je lah. Bayangkan kalau kata orang tengah ngajar budak tu buah. Kita kata, aku budak. Degil telinga. Misalnya. Tapi kalau orang tua, nak kata kan? Gitu je lah. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kadang-kadang sekitar tak ada. Tak nitah pun. Tak mari. Macam Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Setengah ahli sejarah mengatakan berapa ratus? 500, 600. Hijrah ke Madinah, Hajatul Wada 100,000 lebih dah. Selama hanya 10 tahun. Duduk di negara luar, negara asing, bukan asal usul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okeylah. Walakad kira ke Nabi Al-Amin ni kepercayaan orang Mekah tak ada apa-apa dah. Terima bulat-bulat. Siapa tolak, siapa nak bunuh. Bayangkan. Lepas tu kita orang kemudian menyampaikan agama dengan banyak kekurangan, dengan banyak kelemahan, orang pertikaian macam-macam. Tak sudut ambil heran lah. Sebab Nabi manusia yang paling sempurna. Sempurna ni sebuah seorang manusia. Pun orang tak terima, molek ada. Walaupun mereka sendiri kenal Nabi ni orang baik, orang jujur. Walaupun dia kata guana pun ke Nabi, tak ni nak pergi mana-mana, nak musafir jauh-jauh, hak musafir bulan-bulan niaga tu, nak bawa harta tak boleh lah. Ropok di tengah jalan, licin lah pula. Nak tinggal di rumah tak boleh. Dia kenal dah kawan-kawan dia tu. Penyangak ropok lah ke kawan-kawan dia kenal dah. Hak sekali dia tak percaya. Siapa ke hak dicaya, hak dia letak barang berharga ni? Orang kafir ni, siapa hak dicaya letak barang berharga dia? Letak pada Nabi SAW. Masa tu bank tak ada. Maka Nabi ni tempat simpanan.
Yang musafir sebulan pergi sebulan balik 2 bulan. Maknanya kalau tinggal di rumah kok, ada tak ada lah. Nabi tempat simpan barang. Kalau Nabi nak hijrah ke Madinah tu kan, Nabi pesan pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ni barang siapa pun hantar balik kepada tuan dia. Sebab apa? Tempat Nabi tempat simpan. Sebab apa? Al-Amin, orang percaya Nabi. Tapi dia tak beriman. Dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lawan Nabi keluarga, jiran pun tidak beriman. Walhal jiran lah paling mengenali. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi itu semua sebelengkap, dengan mukjizat lagi, dengan kelebihan batang tubuh Nabi lagi. Kalau cerita bab kelebihan batang tubuh Nabi, tak ada kekotoran pun di batang tubuh Nabi. Segala-gala lengkap ni sebuah seorang manusia. Terbaik ni sebuah seorang manusia. Tak ada. Tak nak cari. Tapi macam mana kita orang kemudian yang tak tengok Nabi, yang tak kenal Nabi secara peribadi sebagaimana orang Mekah, macam mana kita boleh terima Nabi kita sebagai Rasul? Mudah-mudah. Ni taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar cerita je. Mukjizat Nabi, kelebihan batang tubuh Nabi. Nabi kalau dipegang kepala budak pergi main ramai-ramai budak tu, tak boleh kenal lagi budak mana hak Nabi pegang kepala sana. Tu lebihnya batang tubuh Nabi. Itu cerita je kita boleh dengarnya. Tapi kalau orang Mekah, hak tu hak depan mata mereka. Kita hanya dengar cerita tapi kita boleh beriman mudah-mudah. Taufik hidayah milik Allah. Itulah sebesar-besar nikmat Islam, nikmat iman. Sebab itulah kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkaranya la haula wala quwwata illa billah. Sikit sebanyak kurniaan Tuhan taufik hidayah ni, alhamdulillah. Tak ada lah riya, tak ada lah ujub, tak ada lah takabur. Sebab apa? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita untuk meninggalkan maksiat, tidak ada daya upaya untuk mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak besarnya nikmat Islam, nikmat iman. Kita percaya pada Nabi, percaya bulat-bulat dalam keadaan kita kira tak kenal Nabi secara peribadi. Orang Mekah keluarga sendiri, jiran sendiri, kawan sendiri, kabilah kaum sendiri. Tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka panggil Nabi Al-Amin, orang yang kepercayaan, sama sekali tidak melakukan benda yang ditegah. Bahkan sifat Rasul asasnya adalah amanah, kepercayaan. Itu asas kepada sifat Rasul. Sebagaimana kita mengaji sifat Allah, asasnya adalah wahdaniyah, keesaan. Itu asas kita mengaji sifat Tuhan, keesaan. Asas mengaji sifat Rasul adalah amanah, kepercayaan berjuru. Bila Nabi ni kepercayaan berjuru, pastilah Nabi benar pada percakapan, pastilah Nabi tidak akan menyembunyikan perkara yang diperintah kepada Nabi untuk supaya menyampaikan kepada umat. Sebab apa? Nabi tidak sembunyi, Nabi menyampaikan sebab Nabi amanah berjuru. Itu asas kepada sifat Rasul Al-Amin, amanah, kepercayaan. Lagi yang menyampaikan tiap-tiap barang disuruh akan dia dengan menyampai daripada Tuhan yang memiliki sekalian alam. Ini syarat kepada sifat tabligh. Nabi menyampaikan, tapi menyampai ni akan sekalian perkara yang diperintah kepada Rasul supaya sapa kepada umat. Maknanya ada juga perkara yang wahyu yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disuruh sapa kepada umat. Jadi sapa ni akan perkara yang diperintah pada Rasul sapa. Mana ada perkara yang khusus untuk Rasul, Rasul pilihan Allah, Rasul kekasih Allah, takkan tak ada wahyu yang hanya khusus untuk Rasul.
Maka ada wayah khusus untuk Rasul, maka Rasul tidak akan sapa kepada ummah. Rasul akan sapa setiap perkara, setiap wahyu yang diperintah kepada Rasul supaya sapa kepada ummah. Menyampaikan akan menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh akan Rasul dengan menyampaikan. Mana ada juga barang wahyu daripada Allah tetapi tidak diperintah kepada Rasul menyampaikan. Di antara kata setengah-setengah ulama lah, di antaranya adalah bila qiyamah berlaku. Setengah pandangan lah. Tapi masa Jibril tanya Nabi mata sa'ah, Nabi jawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada yang ditanya, mana Nabi lebih mengetahui daripada yang bertanya, makna sama-sama tak tahu. So mengatakan masa tu Nabi belum lagi diwahyukan bilakah berlaku qiyamah. Itu ada dicerita dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada kitab hadis Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi. Ada setengah orang mengatakan hak Nabi jawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidak ada yang ditanya daripada berkaitan dengan qiyamah lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi Nabi pun tak tahu, yang bertanya Jibril salam pun tak tahu. Ini ditanggung setelah mengatakan bahawa masa tu Nabi belum lagi diwahyukan bilakah berlaku kiamat. Itu pada setengah pandangan lah. Itu ada dalam Dalilul Falihin, syarah pada Riyadhus Salihin. Mana ada juga perkara-perkara yang mana untuk Rasul sahaja, dan ada juga wahyu yang mana Rasul diberi pilih lah nak sapa kepada sahabat mana-mana dan tidak sapa pada sahabat-sahabat yang lain. Contohnya sahabat paling hampir dengan Nabi, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada perkara-perkara yang Nabi sapa kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Nabi tak sapa kepada sahabat-sahabat yang lain. Mana dalam bab ilmu sendiri ada perkara-perkara yang kita kena sapa, jangan sembunyi walaupun satu perkara. Sebab sembunyi ilmu yang sepatut disampaikan akan dilaknat. Yal ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, tu akan dilaknat oleh Allah orang yang menyembunyikan ilmu, dan dilaknat oleh sekalian makhluk yang melaknat. Qatimul ilmi mal'unun, orang yang sembunyi ilmu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh sekalian yang melaknat. Tapi ada juga ilmu-ilmu ni kita nak bercakap, kita kena tengok orang. Sebab kita nak cakap ni, kita kena tengok qadar kemampuan orang yang kita nak cakap. Sehingga kan kalau orang tanya kita masalah, kita nak jawab, jangan jawab mengikut apa yang ditanya, kita kena jawab mengikut keadaan orang yang bertanya. Bukan sekalian, bukan pertanyaan kita nak kena tengok. Kena tengok orang yang bertanya tu, kita nak jawabnya macam mana. Sebagai contohlah, budak kita tanya benda hok kerjaan orang tua, lepas tu jawab satu-satu. Tengoklah dia budak lagi tu jawab kodoh-kodoh untuk dia. Kalau budak kita tanyalah hara tua, lepas tu tu jawab kan? Tak jawab tak boleh. Jawab bukan ikut apa dia tanya, jawab sesuai dengan akalan budak tu sendiri. Dia gitu. Sama juga kita dalam bab ilmu. Kadang-kadang dia mari tanya ilmu tinggi-tinggi, kita tengok dulu nak jawab tu macam mana. Kalau tak perlu jawab, tak payah jawab. Wallahu a'lam. Dia kata tak pandai, biarlah. Sebab terkadang orang yang ditanya hak perkara yang tinggi-tinggi tak kena pada tempat, maknanya memang kita tak sesuai jawab kepada dia. Sebab apa? Orang yang bertanya seumpama tu tak kena pada tempat, mana orang ni tak ada asas dalam ilmu tu sendiri, maka kita tak perlu jawab. Kita tak perlu jawab, ataupun jawab kodoh-kodoh sahaja. Dan ada perkara yang mana kita tak boleh nak cerita kepada umum. Ini kena pandai-pandai jugalah. Tapi kalau bab ilmu syariat, hak tu kena sapa. Bab ilmu syariat,
Kemudian ilmu hak dalam-dalam sikit. Kita kadang-kadang tak usah kata ilmu hak dalam-dalam. Ilmu syariat sendiri pun kadang-kadang kita nak sapa, kita tengok dulu. Adakah perlu kita sapa bergiang? Tak perlu lagi. Kita tak payah cerita, kita biar dulu. Lain kali kita akan cerita. Walau kau nak cerita banyak lagi perkara tu. Ilmu syariat. Ilmu syariat ni bukan ilmu-ilmu hak tinggi-tinggi, bukan ilmu syariat. Tapi terkadang kenapa nak cerita? Nak cerita ni tak berapa nak kena kepada tempat. Lama-lama tu tu baik lah sikit. Lama-lama keluar sikit. Itu je lah. Mana kena tengok keadaan. Kena tengok dalam menyampaikan ilmu sendiri. Adapun hak nabinya, mana perkara yang diperintah sapa, Nabi akan sapa sekalian. Hak diperintah sapa. Hak hanya wahyu untuk khusus pada Nabi SAW, Nabi tidak akan sapa. Sebab kalaulah wahyu yang khusus untuk Nabi, mana Nabi sapa juga, tidak amanah pula dia panggil. Jadi Nabi menyampaikan tiap-tiap barang disuruh akan dia dengan menyampaikan akan dia daripada Tuhan yang memiliki sekian alam. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'il muznibin. Lepas daripada bismillah, alhamdulillah, kemudian tasyahud syahadah disusuli dengan selawat dan salam atas Rasul. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.